Bilal, tolong tengok. Okey tak? Ngam ke tak ngam? Gambar tu lah. Ngam ke? Yang penting penuh lah gambar tu. Baik, insyaAllah. Kalau tak apa, dongak sikit pun boleh. Boleh? InsyaAllah. Kita buka majlis kita, kuliah kita malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala likil rama ashab nizam insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang dikurniakan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan ataupun kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, Tuan Haji Malik, seterusnya Tuan Bilal, tak lupa juga Tuan Siak. Siak kita ada ke? Tak ada. Seterusnya pengurusi masjid, bendahari, setiausaha, jawatankuasa, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala sekali lagi malam ni kita dapat sama untuk kita sambung kuliah. Malam ni kuliah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita petik daripada kitab-kitab ulama yang mutabar, terutama sekali hadis Riyadhus Shalihin ni, hadis yang mana dikarang kitab ini karang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Baik, sampai tajuk apa? 185. Bab memperhatikan kesusahan makhluk Allah. Memerhatikan. Dah masuk ah? Belum lagi. Bukan dah masuk ah? Dah habis dah kan? 188 lah. Mubadirah ilal khairat. Boleh? InsyaAllah. Jadi malam ni kita masuk satu tajuk baru, Babul mubadirah ilal khairat. Bab bersegera pada melakukan kebajikan ataupun kebaikan. Baik. Bersegera mengerjakan kebaikan adalah dituntut oleh Islam. Oleh itu janganlah bertangguh-tangguh. Jangan bertangguh-tangguh dalam mengerjakan sesuatu kebaikan. Kerana kalau kita tangguhkan,
takut nanti kita tak buat. Biasalah tangguh akhirnya tak buat. Samalah macam yalah satu benda lain pun sama juga. Bab-bab dunia kalau kita bertangguh, siap tak tuan-tuan? Tak siap juga. Mestilah buatlah, walaupun tak banyak, buatlah sikit lamanya habislah dia kan. Lama-lama jadi bukit lah dah. Masalahnya tak buat langsung. Contohlah kalau orang bertukang lah, contohlah kan, orang bertukang, duit dia ambil, tapi kerja tak jalan. Macam tu lah sampai bila-bila, macam tu je. Jadi lama kelamaan tuan-tuan, orang pun dia pedap. Bila dah pedap, orang pun ambil orang lain pula. Ambillah tukang lain pula, untuk siapkan rumah dia lah, ataupun sesuatu benda lah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat maksudnya naklah kamu bersegera mengerjakan kebaikan. Ataupun di sini dia kata berlumba-lumba lah. Berlumba-lumba nak buat baik ni. Bukan berlumba-lumba dalam buat jahat. Banyak kalau kita ni dia berlumba buat jahat. Benda yang tak elok dia berlumba kat situ. Tapi benda yang baik tak naklah berlumba. Kan? Contoh datang surau ke masjid. Kan sepatutnya berlumba datang. Ni tak nak berlumba dah. Banyak masa lagi dia kata. Belum masanya lagi. Muda lagi ataupun usia masih muda, jadi tak ada masalah nak datang ke rumah Allah Taala ni. Baik. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, wasani'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegera oleh kamu. Sari'u ni mana bersegera, sari' ni berjalan ataupun bersegeralah. Isra' ila maghfiratin, menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan syurga, adu as-samawati wal ard, syurga yang luasnya di antara dengan langit dengan bumi, muiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 133. Itu terjemahan yang saya terjemahkanlah. Kalau sini dia terjemahkan, dia kata, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu, dan untuk mendapat syurga yang bidangnya atau luasnya ialah seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya syurga ni luaslah, bukanlah kecil. Kan? Malah ada hadis menyatakan syurga itu mengandungi 100 tingkat. Dia ada 100 tingkat. Satu tingkat antara langit dengan bumi. Bayangkanlah dengan pelbagai nikmatnya, keseronokan yang terdapat dalam syurga, tuan-tuan. Tak terbayanglah kita keseronokan dia. Baik. Kemudian kita lihat satu hadis berkenaan dengan tajuk ini. Hadis yang di situ ditulis hadis ke-89. Hadis terima daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bi amali salihah, badiru bi amali salihah fasatakunu fitanun kati qab bawaki, kan, kaki ta'il lail al-muslim yusbuhur rajulu mu'minan wa yamshi kafiran wa yamshi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, rawahul Muslim. Baik, hadis ni diterima daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, meridha Allah taala untuknya, Allah taala redhalah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda ia, badiru, bersegera oleh kamu, bi amali solihah, dengan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Jadi perkataan badiru ni sama dengan mana sari'u. Okey, kalimat berbeza tetapi makna yang sama. Dalam bahasa Arab banyaklah begitulah. Contoh bahasa Arab perkataan ainun. Ainun maksudnya mata. Ainun maksudnya mata. Kebiasaan makna ainun ni mata. Tetapi ada
ada kalanya digunakan ainun ni bukan pada selain mata juga. Contohnya boleh juga gunakan perkataan ainun ni untuk air mata air. Air mata air boleh gunakan untuk mata. Lepas tu matahari pun boleh gunakan untuk mata juga. Okey. Kemudian mata-mata gelap. Mata-mata gelap pun boleh digunakan untuk mata juga. Ainun, mata. Okey. Kemudian ainun juga boleh bermakna diri. Dairun bermakna nafsun, dirilah. Contohnya ainul wujud. Wujud ialah ainul mawjud. Al-wujud huwa ainul mawjud. Wujud itu adalah in kepada mawjud, in kepada diri mawjud, itulah diri Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ainun ni luaslah penggunaan dia. Macam tu. Baik, kemudian jadi kita kembali pada perkataan badiru tadi, sama juga dengan makna sari'u, bersegera ataupun cepat-cepatlah buat. Bi amalin solihah, dengan mengerjakan amal yang soleh. Fasatakunu fitanun, maka selagi akan berlaku fitnah. Mana akan berlaku fitnah nanti, suatu hari nanti. Ka qita'il laili mazlum, samalah seperti potongan malam yang gelap. Samalah seperti malam yang gelap gelita. Yusbihu rajulu mu'minan, berpagi-pagi ada laki-laki yang berpagi-pagi dia keadaan beriman pada Allah. Wa yumshi kafiran, tapi berpetang-petang, waktu petang dia jadi kafir. Wa yumshi mu'minan, dan ada pula yang belah petang dia beriman. Wa yusbihu kafiran, sedangkan pagi dia kafir pula. Petang dia beriman, pagi dia kafir. Petang dia buat benda yang baik, pagi dia buat benda yang tak baik. Benda-benda yang boleh mengeluarkan dia daripada Islam lah. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, kemudian dia menjual agama dia dengan kepentingan dunia yang sedikit. Disebabkan oleh sesuatu benda yang kepentingan sesuatu yang dia dapat, kedudukan, pangkat, jawatan dan sebagainya, maka dia sanggup menjual agama dia lah. Jadi agama dia tu dianggap mudah aja. Sedangkan Islam ni agama yang ketat. Sebenarnya ketat lah. Yang mana ketat ni tak boleh kita sesuka hati kita nak buat dia. Tak boleh. Walaupun dalam konteks kita ni bebas dalam agama tu, tapi tetap dalam luar lingkup. Mereka atau kita lihat mana mereka, apa mana mereka bebas kan? Bebas pun terhad juga bebas tu. Walaupun asal mana mereka tu bebas, tetapi tak suka hati ya kita boleh buat dah. Walaupun bebas. Sebab di dalam Malaysia ni contohnya ada undang-undang negara. Walaupun bebas pun tertakluk juga undang-undang negara. Itu juga dalam konteks agama. Memang dalam konteks agama ni kita bebas beribadah, tapi mestilah dalam luar lingkup yang digariskan oleh syarak. Mana-mana yang syarak tak benarkan, tak bolehlah kita buat. Janganlah kita buat. Maka berdosa lah kita buat. Macam itulah. Lebih kurang Baik. Kita lihat terjemahan ni tuan-tuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal yang soleh, kerana akan berlaku fitnah seperti malam yang sangat gelita ataupun sangat gelap. Di dalam keadaan itu tuan-tuan, terdapat orang yang di sebelah paginya beriman dan sebelah petangnya kafir. Begitu juga sebelah petang dia mukmin, beriman, sedangkan sebelah pagi dia kafir. Dia ni sifat dia lagi menjual agamanya dengan kepentingan dunia yang sedikit. Kerana dah dapatkan kedudukan, pangkat dan sebagainya, ataupun dia dah dapat kedudukan tu dah dapat pangkat tu, tapi nak kekalkan pangkat tu. Jawatan dah dapat dah, pangkat dah dapat. Jadi kalau nak kekal pangkat tu, mestilah bolehlah berkurang, lebih kurang je lah dia kata kan. Lebih kurang bolehlah, tak kisahlah, demi untuk nak jaga kepentingan agama lain kan. Jadi dia lebih kurang macam itulah. Tu yang bahaya tuan-tuan. Sedangkan Islam ni kena duduk atas. Islam tak boleh sama level dengan agama lain dah. Dia mesti duduk di atas. Kalau dah sama level tuan-tuan,
Jadi apa nilainya agama tu? Tak ada nilai lah je. Tak hebat lah Islam tu, sedangkan Islam tu hebat. Apa benda tu? Baik. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Dia kata, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum sibran bisibrin zira'an bizira'in hatta law dakhalu hujrat dab la dakhaltumuhu dan la dakhaltumuhu. Kama qala Rasulullah SAW. Nabi bersabda, akan berlaku pada akhir zaman ini, sungguh kata Nabi, kamu akan mengikut cara-cara kehidupan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka itu masuk dalam lubang biawak pun, kamu akan masuk, kata Rasulullah SAW. Jadi sahabat bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, adakah orang Yahudi ataupun Nasrani maksudnya ya Rasulullah? Ya, itulah maksudnya. Kerana ada kalau kamu ni suka mengikut cara kehidupan orang Yahudi dan suka cara mengikut kehidupan cara orang Nasrani dan sebagainya. Itu yang saya cakap tadi. Kalau ikut dari sini, maknanya ada pagi kadang dia beriman, petang dah tak beriman dah. Ataupun petang dia beriman, pagi dia tak beriman. Pagi dia ikut cara Islam, petang dah tak ikut cara Islam dah, ikut cara Yahudi, Nasrani dan sebagainya, ataupun agama lain lah. Betul juga dengan sebaliknya. Itu sebab Nabi kata tadi, sungguh akan kamu mengikut kan cara-cara hidup orang-orang yang sebelum daripada kamu, satu hasta ke satu hasta, satu zirak ke satu zirak, satu depa dan sebagainya, sehingga kalau mereka masuk dalam luang biawak pun kamu akan ikut juga. Betul tak? Macam tu. Dan juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan fi'il ataupun perangai Yahudi ini, dia kata walan tardu akal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani itu dia tidak akan redha terhadap kamu sehingga kamu cenderung kepada agama mereka. Lan tad'u akal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatum. Qul inna hudallahi huwal huda. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau kamu mengikut akan hawa nafsu orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan kepada mereka itu, kan, maka tiadalah bagi kamu itu penolong dan pembantu melainkan hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malakum min wali wala nasir, kan, tidak ada yang boleh bantu kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala sajalah. Ini nak nyatakan pada kita, memanglah kan Allah Taala sebutlah Quran macam itulah. Yahudi Nasrani dia tak redha pada kamu. Tetapi pembahagian antara Yahudi dengan Nasrani itu yang paling keras dia punya penentangan kepada kamu ialah Yahudilah berbanding dengan orang Nasrani. Kerana sikap orang Nasrani ataupun orang yang Kristian ni, kan, disebabkan mereka ni ada rahib-rahib, penita-penita dan sebagainya, jadi mereka ini kata lebih toleransi lah dengan Islam berbanding dengan orang Yahudi. Dalam kalau ikut sejarah tuan-tuan, ketika peristiwa hijrah berlaku, kan, hijrah berlaku dua kali. Satu hijrah daripada Mekah ke Habsyah dan satu hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Habsyah. Sampai di Habsyah, dia disambut oleh Raja Najasi. Raja Najasi. Dia ni beragama Kristian ataupun Nasrani lah. Macam tu. Dia sambutan dia sangat baiklah kepada orang Islam masa tu. Walaupun ada di kalangan orang kafir Yahudi itu pergi ke Habsyah, cuba untuk mempengaruhi Raja Najasi supaya memberikan layanan yang buruk kepada sahabat-sahabat pergi berhijrah itu, ataupun menangkap saja atau bunuh saja para sahabat tadi. Tetapi Raja Najasi tadi menolak cadangan daripada orang-orang kafir Arab musyrikin tadi lah, yang datang sana. Jadi malahan dia memberikan layanan yang baiklah kepada para sahabat, tuan-tuan.
Dan ada orang yang menyatakan bahawa akhirnya Raja Nasir itu pun masuk Islam kemudiannya. Baik, kembali pada tadi. Baik, apakah pengajaran daripada hadis ini, tuan-tuan? Pertama, seorang mukmin dan muslim dikenaki berpegang teguh dengan agama Islam, bersegera dan berlumba-lumba mengerjakan amal kebajikan semasa muda. Nampak? Semasa muda lagi, selagi badan sihat lah. Selagi badan sihat, so kita kena berlumba-lumba lah buat baik. Kemudian masih ada masa dan ada hayat, kerana halangan-halangan yang akan berlaku di masa hadapan kita tak tahu pun. Tak? Kita tak tahu besok, suatu hari nanti mungkin kita akan sakit ke apa, kita tak tahu. Kita terlantar ke dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi masa muda ni, tuan, kita gunakan dengan sebaiknya untuk mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, masa sihatlah. Sekarang sihat tak, tuan-tuan? Sihat kan? Cuba kalau tuan-tuan tak sihat, kan, berulang alik ke hospital, ataupun duduk lantar hospital tu kan. Jadi orang yang datang pun kan, kadang pedap juga nak tengok kan. Asyik datang ke hospital je kan, nak tengok tuan-tuan ni sakit kat hospital ni. Dan tuan-tuan pun rimas juga di hospital lama-lama. Kita pun asyik tanyalah dengan doktor, dengan nurse ni, bila lah aku boleh balik kan. Nurse, bila boleh balik ni? Dah boleh balik ke? Tak boleh balik, pecik dah, lambat lagi balik ni, kata. Tak baik lagi ni. Kita pun tension je lah. Nampak tak? Boring tuan-tuan duduk hospital lama-lama ni. Jadi waktu sihatlah kita gunakan masa kita dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga kalau kita nak pergi umrah ke ataupun haji kan, maka digalakkan kita pergi pada usia yang masih muda lah. Kalau ada bekalan, ada dana, ada duit, pergilah. Tapi kalau tak cukup duit, macam mana kan? Tak dapat juga pergi. Tapi digalakkan kita pergi pada usia yang masih muda, tuan-tuan. Baik. Yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya bahawa fitnah-fitnah atau penghalang yang besar akan berlaku dengan yang akan memberi kesan kepada kehidupan manusia. Penghalang-penghalang itu, tuan-tuan, menyekat manusia daripada melakukan kebaikan dan mendorong melakukan perkara yang mungkar dan juga maksiat. So maknanya dalam dunia ni banyak penghalang. Kadang-kadang kita nak buat baik pun kadang orang halang. Kita nak bersedekah pun orang halang. Kita nak sembahyang pun orang halang. Macam-macam, tuan-tuan. Jadi penghalang-penghalang ni banyak bentuk. Kadang-kadang penghalang ni daripada luaran, kadang-kadang dalaman kita. Syaitan nafsu pun penghalang juga tu. Penghalang juga kan. Orang yang nampak depan mata kita pun kadang menghalang je tu. Kadang bukan dia menghalang, dia merendahkan pula kita ni. Rajin pergi masjid kan. Kan? Rajin pergi masjid tu. Dia tu kaki masjid tu, kata kan. Dia sindirlah kita. Tahu tak? Apa tujuan sindir tu? Mesti ada sebab dia tujuan sindir tu. Ni pun bentuk penghalang juga. Syaitan pun menghalang juga tu. Kau jangan pergi masjid selalu, kata kan. Sesekali pun lah. Jangan kerap sangat, dia kata kan. Jadi kalau kamu pergi sesekali tu, bila kamu pergi kan, jadi dia punya khusyuk tu, tawaduk tu lagi tinggi, kata. Kalau pergi selalu, tawaduk tu kurang, kata syaitan. Kalau pergi selalu, tawaduk tu kurang, dia kata. Jadi kalau pergi sesekali saja. Bila sesekali tu, mana kita khusyuk betul-betul lah, menghadap ilahi ataupun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sama lah dengan kisah Barsisah tu. Barsisah kan, Barsisah ni dia seorang kuat ibadah kepada Allah Taala. Tiba-tiba iblis datang. Iblis menyamar menjadi seorang ahli ibadah. Dia ni lagi hebat daripada Barsisah lagi. Kan? Kalau Barsisah, kalau dia penat, dia akan berhenti pada ibadah. Kalau dia lapar, dia akan pergi makan. Kalau mengantuk, dia tidur. Tapi iblis ni mana dia mengantuk? Dia ibadah. Iblis dia tak ada mengantuk ibadah dah. Kemudian kuat dia ibadah lagi. Kemudian tak tidur, tak makan, tak minum. Jadi si Barsisah pun, hebat kau. Kan? Kalah aku ni, kata si Barsisah. Boleh tak kau ceritakan rahsia, dia kata. Boleh, kata iblis. Aku dulu seorang jahat, dia kata. Kan? Aku sangat jahat dulu, mencuri, memompak, semua aku buat. Sekarang ni aku dah bertaubat. Dengan sebenar-benar taubat. Jadi sebabkan aku kuat bertaubat,
hebat bertaubat, aku telah mendapat satu makam yang hebat dah, kedudukan tinggi. Jadi kalau kau nak jadi macam makam aku, kau kena buat maksiat dulu. kena buat maksiat dulu. Mencuri, merompak, berzina, semua buat dulu. Lepas tu kan kau bertaubat lah. Nampak? Itu iblis punya, dia punya bolit kan. Dia beritan iblis tadi. Jadi akhirnya kalau kita tengok kisah Basyishah tu, akhirnya dia mati dalam keadaan dia kufur lah, tidak beriman kepada Allah SWT. Nampaklah? Itulah kisah Basyishah dan panjang cerita dia. Gitu. Baik. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan umatnya bahawa fitnah-fitnah atau penghalang yang besar akan berlaku yang akan memberi kesan kepada kehidupan manusia. Penghalang-penghalang itu menyekat manusia daripada melakukan kebaikan dan mendorong melakukan perkara yang mungkar dan juga maksiat. Penghalang ni banyak. Mana penghalang lah. Kadang isteri pun menghalang juga tu. Contoh seorang suami nak pergi masjid, isteri kata janganlah pergi bang, dia kata kan. Ataupun mungkin isteri nak pergi pula, suami pula menghalang. Saya kata jangan pergi, kalau kau pergi kan derhaka padaku, kata suami. Isteri pun tak ada nak pergi ya. Mula isteri hajat nak pergi datang ke masjid, ke surau, nak pergi belajar ni, mengaji menuntut agama ni. Dah suami tak ajar, dia pun nak pergilah masjid surau nak belajar. Suami kata dia tak bagi kau pergi dah, kalau pergi kan kau derhaka padaku. Maka isteri pun tak jadilah pergi. Tak jadi pergi. Mana itu pun hantu juga tuan-tuan. Hantu juga tu. Mana pasangan kita pun mainkan peranan, sama ada kita nak berjaya ataupun tak nak berjaya, tuan. Baik. Kemudian yang ketiga, pada akhir zaman tak kala fitnah mengatasi segala-galanya, terdapat golongan manusia bertukar menjadi kafir, dan mereka juga menjual agama dengan kebenaran yang mudah. Kebenaran yang mudah. Mana dari segi nak dapatkan kedudukan, pangkat, ataupun memang dah dapat pangkat dah saya kata kan. Ada yang dah dapatkan kedudukan. So nak kekal pangkat tu, okey, tak apa, jual agama lah. Tak kisah, jual agama. Janji kau stay, masih dapat pangkat kedudukan tu. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Dan ada juga memang bertukar betul, bertukar agama dia betul. Ada juga kadang-kadang munafik berpura-pura Islam pun ada. Kalau yang menukar agama tu memang jelas lah, dia declare dia kafir, kata dia declare aku tak lagi Islam, ataupun dia lawan di mahkamah dan sebagainya kan. Disebabkan aku ni memang tak agama ke Islam lagi, jadi dia lawan di mahkamah, akhirnya dia keluar dari Islam, convert Islam. Ada yang berlaku begitu kan. Banyak kadang-kadang berlaku begitu. Cuma kadang-kadang tidak diheboh-hebohkanlah perkara tadi. Benda tu benda berlaku kan. Kemudian yang keempat, tuan-tuan, kita hendaklah menjauhi segala gejala-gejala yang kurang sihat. Ia akan menjadikan manusia kufur nikmat, atau mengheret kamu ke dalam kufur hakiki ataupun kafir hakiki. So apa saja, tuan-tuan, gejala-gejala yang kurang sihat ni, benda-benda yang tak baik ni kita jauhkanlah. Jauhkanlah. Carilah alternatif. Kalau dalam bab berkawan, tuan-tuan, berkawan dengan orang baik. Kalau kita berkawan dengan ahli maksiat, maka kita pun jadi ahli maksiat. Kalau kita berkawan dengan orang gila, kita pun jadi gila. Betul tak? Kita berkawan dengan gila, kita jadi gila, tuan-tuan. Jadi gila juga. Kalau kita menjadi berkawan dengan orang bengong, kita pun jadi bengong. Kita berkawan dengan bahlul, kita pun bahlul. Tuan-tuan. Jadi seorang itu dia dengan siapa yang dia berkawan. Kalau kawan dia baik, maka jadi baiklah. Kalau berkawan dengan soleh, maka jadi soleh. Berkawan dengan ulama, jadi ulama dia satu hari nanti. Betul tak? Berkawan dengan kaki masjid, dia akan selalu pergi masjid. Kalau dia tak kisah ada orang nak cakap apalah, janji dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, kemudian kita masuk hadis yang kedua ataupun hadis ke-90 di sini. Hadis kedua daripada An Abi Sirwa'ah. Betul Betul An Abi Sirwa'ah bi kasril sin al-muhmalah wa fathiyah. Uqbah ibn Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu
wara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqa'a wan-nas ila ba'di hujarin ba'da hujari nisaihi fafaza an-nas min sur'atihi faharaja alaihim fara'a anahum qad ajibu min sur'atihi wa qala zakartu syai'an min tibrin indana faqarehtu ay yahbisani fa'amartu bikismatihi rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu bil baiti tibran minas sadaqati faqarehtu ay ubayyitahu tidak ay ubayyitahu atibru kitaun zahabin aw fidatin. Kitaun ni mana potongan lah, potongan zahabin aw fidah, potongan daripada emas ataupun perak. Baik, ada yang terima daripada Abi ataupun Abu Sir'atin dengan dibaca kasrah sin al-muhmalah. Maksud muhmalah ni dia tak ada titik, huruf sin tak ada titik dan dia beri bawah sirwa'atan wa fatihah dan juga patahnya waw, dan patah waw. Nama sebenarnya Uqbah bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abu Sir'at ini dia punya gelaran dia lah. Nama sebenarnya Uqbah bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata, ya salaitu wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Dia kata satu hari aku semayang bersama dengan Nabi sallallahu, mana belakang Nabi, wara' ni belakang lah, belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di Madinah al-Asra, semayang asar. Nabi kan, jadi Utbah bin Harith ni semayang bersama dengan Nabi ataupun belakang Nabi di Madinah suatu hari dan mereka semayang asar. Pasal lama kemudian Nabi pun bagi salam. Bila Nabi semayang maka Nabi bagi salam. Summa qama musri'an, kemudian Nabi pun berdiri secara cepat. Habis je Nabi bagi salam, tiba-tiba Nabi berdiri. Musri'an, berdirilah dalam keadaan cepat. Fatahatta riqa'aban nas, maka Nabi pun orang kata melangkah. Tahatim melangkah tengkuk manusia. Ila ba'di hujarin nisa, sehinggalah kepada sebahagian daripada bilik isi inilah bilik bagi isteri baginda. Bila Nabi dah bangun, dah bagi salam bagi namun bangun, kemudian Nabi pun berjalan dengan cepatlah menuju kepada salah satu daripada bilik isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinan bilik itu ialah bilik Sayyidina Aisyah lah. Kemudian faza'an nas min surati, maka manusia pun macam terkejut macam tu. Faza'an ni terkejut. Faza'an nas min suratihi, manusia pun terkejut disebabkan Nabi tadi bergerak macam pantaslah cepat. Bangun terus macam berlari macam tu. Tergesa-gesa lah masuk ke dalam salah satu daripada bilik isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a anahum qad ajibu min syaratihi, maka kelihatanlah sesungguhnya mereka itu para sahabat tadi. Faharaja alaihim, kemudian Nabi pun keluar. Bila Nabi dah lalu di depan para sahabat, melangkah tengkuk-tengkuk sahabat masuk dalam bilik, kemudian sahabat-sahabat pun terkejut. Kemudian lepas tu faharaja alaihim, kemudian Nabi pun keluar baliklah. Dah masuk dalam bilik, kemudian Nabi keluar. Fara'a anahum qad ajibu min surati, maka kelihatan dekat para sahabat tadi masing-masing masih lagi takjub disebabkan Nabi itu gerak cepat sangat kan, tergesa-gesa lah macam tu. Kemudian tiba-tiba Nabi waqala, maka Nabi pun tiba-tiba berkata, zakaratu syai'an min tibrin indana, aku teringat sesuatu daripada tibrin di sisi kami. Nabi kata, aku teringat sesuatu yang disimpan dari rumah kami, yang satu tibrin ni apa benda? Fakarehtu ayah yahbisani, dan aku benci bahawa benda tu masih disimpan dalam rumah aku, kata Nabi. Fa'amartu bikismati, maka lalu aku merintahkan
supaya orang mengagih-agihkan tibrin tadilah. Agih-agihkan lah, bagi sedekah lah pada fakir miskin dan sebagainya. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan sabit pada satu riwayat yang lain baginya, kuntu khallaftu fi baiti tibrin min sadaqah. Aku teringat sepotong emas yang tersimpan dalam rumah kami, dan aku khawatir bahawa ia akan mengikat aku, dia kata. Faqarihtu ayubayyitahu. Dan aku khawatir bahawa ianya akan mengikat aku, maksudnya menghalang aku daripada memberi tumpuan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu aku perintahkan supaya benda tadi dibahagi-bahagikan. Macam tu. Jadi pada satu riwayat pula menyatakan bahawa aku tinggalkan sepotong emas di rumah aku, iaitu emas sedekah. Aku khawatir emas tersebut tersimpan di rumahku sampai larut malam, sehingga aku perintahkan supaya benda tu disedekahkan. Pakare tu ayu bagi tahu, mana aku benci supaya bahawa emas tu tersimpan sampai larut malam lah. Saya tak nak emas tu tersimpan lama dalam rumah aku, kata Nabi. So aku cepat tadi, aku minta supaya emas tu cepat-cepat disedekahkan kepada orang lain, orang fakir miskin lah yang memerlukan. Jadi kata-kata at-tibrun ini qita'un zahabin min aufidatin, satu potong emas ataupun perak. Satu potong emas atau perak, itu dikatakan sebagai tibrin. Macam itulah. Itulah sifat yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan keadaan manusia zaman sekarang lah. Kalau manusia zaman sekarang ni, kalau dapat omes, takkan nak bagi ke orang, tu tak? Paling tidak pun akan masuk dalam poti bosi lah. Ada poti bosi ke rumah kan? Dia kata kalang kita ni mungkin ada poti bosi ke rumah. Jadi dia masukkanlah dia punya jongkong emas tu, kan? Dimasuklah, simpan dalam tu lah. Adalah dia punya key tu, kunci password semua kan. Jadi orang lain tak boleh buka. Kadang rumah pun tak tahu dah kunci tu. Rumah pun tak tahu dah. Berapa password ni abang? Tak boleh tahu dah. Rahsia dia kan. Habis besok kalau abang mati je mana? Mati dah, matilah katanya. Macam mana? Okey. Baik. Jadi hadis ni terima daripada Abu Sir'ah, iaitulah Uqbah bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya, aku sembahyang asar di belakang ataupun berimamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah memberi salam tuan-tuan, junjungan bangun tergesa-gesa melangkah barisan orang ramai menuju kepada salah satu daripada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ramai tuan-tuan tercengang dengan tindakan tergesa-gesa itu. Kemudian baginda keluar semula dan melihat orang dalam keadaan heranlah. Nabi keluar aja tengok orang ni semua tercengang. Apa ada masalah kan? Apa yang terjadi? Apa yang berlaku? Macam tu. Maka Nabi SAW pun bersabda, dia kata, aku teringat sepotong emas di dalam simpanan kami. Aku khawatir bahawa ia mengikat aku. Maksudnya mengikat tadi ialah menghalang aku daripada memberi tumpuan kepada Allah kerana asyik berfikir tentang benda tadi. Oleh sebab itu aku perintahkan supaya emas itu dibahagi-bahagikan. Masya Allah tuan-tuan. Itu yang kata kelihatan sifat zuhud yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ada emas tuan-tuan, Nabi tak tamaklah je tu. Separuh pada sio ni kalau dah ada emas tu takkan nak beritahu ke orang. Takkan nak cerita ke orang tuan-tuan. Tapi Nabi lain tuan-tuan. Nabi tak simpan pun emas tadi. Lalu disedekahkanlah. Tak tahulah emas tu macam mana bentuk dia. Kalau emas tu dalam bentuk jongkong, mungkin tak boleh kita nak bagi-bagikan. Kemungkinan bukan dalam bentuk jongkong lah, benda yang boleh dibagi-bagikan. Kalau jongkong kan kita nak kena apa dulu kan, macam tu. Nak kena apa kan, nak kena tempa dululah, nak kena cairkan dululah dan sebagainya. Jadi pada riwayat lain beliau menyatakan bahawa aku tinggalkan sepotong emas di rumah, iaitulah emas sedekah. Aku khawatir emas tersimpan di rumahku
sampai larut malam. Tibrun maknanya sepotong emas ataupun perak. Nampak? Sepotong emas dan perak. Jadi kalau lapik emas tu kayu tuan-tuan. Kayu. Tapi jangan tamak lah. Macam cerita Piramli tu. Apa nama cerita tuan-tuan? Ahmad Labab Bukan? Yang perompak tu. Penyamun kan? Kan dia kan apa tu si Aziz tu. Kan si Aziz tu kan dia pergi masuk dalam gua tu. Kan dia ambil dia punya satu tong emas, duit emas kan. Lepas tu dia buat balik. Lepas tu dia pinjam dia punya sukat dia punya jiran tadi. Bila dia pinjam sukat tu, yang jiran tadi dia letak dia punya gam bawah dia punya sukat tu. Jadi dia Aziz pun bawalah dia sukat lah emas tadi. Bila dah sukat dah selesai dia pulang semula. Dia tengok bawah tu ada emas kat situ kan. Dia pun tamak lah kawan dia tadi. Tamak bukan saja kata lori dia bawa kan. Lori bawa. Tamak. Jadi habis semua dia angkut dia. Bila angkut semua perompak penyamun pun balik. Dapat pula tangkap kan. Habis dia korek tu dengan parang dia punya besar punya parang tu. Parang gajah tu kan. Habis dia koreknya tu. Mati tu tak? Itulah sebabkan sikap tamak manusia je tu yang berlaku tu. Jadi kalau ada tak tamak, mungkin dia ambil satu tong pun dah okey dah. Satu tong ataupun dua tong buat balik. Dia akan kaya raya kan. Dia tak nak disebabkan tamak, buat lori habis mampus macam tu. Baik. Kemudian penjelasan hadis pertama, harus mewakilkan kepada orang lain untuk membagi-bagikan sedekah walaupun ianya mampu dilaksanakan sendirinya. So dalam bab kita nak bagikan sedekah, kita boleh wakilkan pada orang lain kalau sana kita tak nak pergilah. Tapi dengan syarat wakil tadi seorang yang amanah lah. Takut nanti wakil pula disapu pula benda tu. Kita lantik dia supaya bagi sedekah ke orang lain, orang fakir miskin. Lala dia pergi sapu pula harta yang kita bagi tadi. Masya Allah tuan-tuan. Ni betul-betul tak boleh harap kan. Yang kedua, mengosongkan diri daripada urusan dunia ketika ibadah supaya bersih jiwa untuknya. Maknanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita nak ibadah tuan-tuan, jangan banyak benda-benda yang berharga dalam rumah kita. Kalau banyak benda berharga dalam rumah kita tuan-tuan, jadi penumpuan ibadah kita terkurang. Kenapa? Kerana asyik teringat pada emas dan perak yang ada dalam rumah kita. Kita takut nanti pencuri masuk dalam rumah kita. Dia samun kan, dia rampas, dia curi dan sebagainya. Kita pun kata dah terkulap-kulap macam itulah. Yang ketiga, seorang muslim naklah membebaskan diri daripada perkara yang boleh mengganggunya daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersegera melakukan amal-amal soleh sebelum ia dihalang ataupun dilekakan oleh harta benda yang merupakan beban dan juga amanah kepadanya. Nampak? Jadi harta merupakan beban juga, harta juga amanah. Banyak kalau kita tuan-tuan bila dapat jawatan dan pangkat dan kedudukan, dalam jawatan itu pula banyak pula harta pula duit ke situ, kan? Organisasi yang dia pegang tu banyak harta duit ke situ. Silap-silap bulan tuan-tuan habis duit dalam tu, disonglap dia. Ataupun mana pecah amanah lah istilah kita zaman ni. Banyak kalau kita ni kadang pecah amanah. Biasa pecah amanah ni biasanya orang ada duit. Bukan tak ada duit, dia ada duit. Orang miskin dia tak ada pecah amanah dia. Kan? Dia dah miskin. Bila miskin, jawatan pun tak ada. Yang ada jawatan ni siapa tuan-tuan? Orang berharta, orang ada duit. Orang ada duit biasa dia ada dapat jawatan dan kedudukan. Dapat pula tuan-tuan dalam organisasi tu yang dia masuk tu ada pula duit pula ke situ. Banyak pula duit. Dah orang kata rambang mata pula. Bila rambang mata pula habis pula duit tu. Di songlap. Di mana tidak amanah lah dalam perkara tadi. Akhirnya kena tangkap pula. SPRM pula. Kalau zaman sekarang SPRM pula datang. Tangkap. Dah tangkap, dah masuk lah surat khabar pula. Dah masuk surat khabar, dah muka dah malu. Nampak tak? Kenapa? Kerana tidak amanah. Jadi kalau kita amanah tak ada masalah. Seseorang tuan-tuan kan
sekali saja dia tidak amanah, maka orang akan anggap dia tak akan amanah sampai bila-bila. Sekali je. Walaupun sebelum tu kita nampak memang dia ni bukan jenis orang yang ambil duit dan sebagainya. Kita tahu dia seorang yang baik, akhlak dia bagus. Tiba-tiba kita terdedah rahsia dia ambil duit. Sampai bila-bila tuan-tuan orang tak akan percaya dah. Tahu tak? Macam tu. Juga kalau berbohong, cakap bohong kan. Sebelum ni kita tahu dia memang dia tak cakap bohong. Tiba-tiba terbongkar rahsia dia cakap bohong. Jadi sampai bila-bila pun tuan-tuan orang pun tak percaya dengan dia. Nampak? Kita pun macam tu juga. Janganlah kita jadi macam tu. Baik, sampai situlah kita punya pengajian ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. An Jabir pula, radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu a'lam bissawab. Masih syak kan? Ya. Dah. Okay, saya buka pertanyaan atau soalan kalau ada. Tak ada? Tak ada? Orang perempuan memang tak ada lah. Mana apa yang dua orang tu? Cucu apa tu? Tak ada dah. Datang. Jalan tu. Baik, kata ada kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yasha wa min du'ain la istajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bismil khatimah. Ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinika, ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinika, ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabarallahu minkum. Nah.